Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan buat praktikal berkaitan dengan growing media. Sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelum ini, yang mana growing media terbahagi kepada dua, iaitu soil type media and soilless type media. Right. Sebagai contoh, kalau kita kata soilless media tu dia terdiri daripada perlite. Ini contoh dia. Biji-biji putih ni, okey. Dipanggil sebagai perlite, sabuk kelapa atau cocoa peat yang jenis halus punya, okey. Sekam padi, okey. Husk rice, dan boleh guna juga burnt husk rice, sekam padi bakar. Ini adalah contoh bahan organik lah yang boleh juga kita campurkan di dalam campuran tanah. Alright. Dan contoh bagi tanah media yang kita gunakan adalah inilah. Okey. Tanah. Ada juga tanah yang dah sedia ada dengan bahan organik dipanggil sebagai tanah organik. Jadi bagi media campuran atau mixed soil, bagi soil type, ia terdiri pada tanah, okey, tanah, bahan organik dan juga pasir. Okey. Manakala bagi soilless media, kita bagi soil types soil type media dengan nisbah atau rate 3:1, iaitu 3 tanah, 2 bahan organik dan juga 1 pasir. Manakala bagi soilless type media, kita akan menggunakan nisbah 1:1, iaitu 1 sama ada perlite ataupun cocoa peat ataupun perlite sahaja, 1 pun boleh. Dengan nisbah 1 sahaja menggunakan perlite semata-mata pun, ataupun kita nak buat 2 campuran, iaitu cocoa peat dan juga sekam padi, right? Ataupun mungkin sekam padi berserta dengan perlite. Alright. Ini adalah beberapa contoh tanah sedia ada lah. Kalau you lihat di nursery kan, dah dijual dipanggil sebagai tanah organik, organic soil. Yang mana ia di sini telah dicampur, dia kata 6+1, 6 in 1. Yang mana dah dicampur lah dalam ni. Tapi dia tak statedkan di sini. Berkemungkinan dia dah campur beberapa bahan organik tanah. Dan kalau dipegang tekstur bag ini, polybag ni dia ringan, maksudnya campuran dia mungkin sekam padi, cocoa peat, tanah, right? So dia dipanggil sebagai tanah organik. Okay. So you boleh letak campuran ini dia berserta dalam recall tadi soil type media tadi kan, media berasaskan tanah menggunakan 3:2:1, 3 tanah. So you boleh ambil saja dari sini 2 bahan organik, mana-mana tanah organik lah. Okay. Contoh macam ini 4-in-1. Ini adalah tanah yang dicampur sabuk kelapa, sekam padi, okay, dan baja dah disekalikan. Okay. Macam ni tanah organik. Okay. Ada juga contoh lain tanah organik. Okay. So, kalau you tak ada bahan organik semata-mata, you boleh ambil daripada campuran tanah organik tu, right? Ataupun ini adalah contoh bahan organik lah, yang boleh diguna pakai dalam tanah campuran. Okay. Baiklah, di sini saya nak menunjukkan contoh tanah campuran yang dilakukan. Sebagai contoh, saya menggunakan tanah ni. Okay. Right, tanah tadi
dengan disebar 3, 2, 1. Maka kita perlu ada sukatan lah. Sebagai contoh, saya menggunakan bekas. Ini sebagai sukatan bersamaan dengan satu bekas satu. Jadi kita kena ambil sebanyak 3 bekas dengan menggunakan bekas yang sama. Katakanlah you menggunakan baldi, so sukatannya mesti sama. Okey, sebagai contoh ini satu bahagian. Dua bahagian. Dan 3 bahagian. Okey. Sebab tu pengendalian kita perlu menggunakan sarung tangan lah. Okey. Dan 3 tanah, 2 bahan organik. Jadi saya menggunakan bahan organik, 2 bahagian. Okay. Sukatannya mesti sama. Okay, 1. Okay. Dan saya boleh campurkan dengan tai ayam. Okay. Tai ayam yang dah di proses lah. Okey. Sedikit lagi bahan organik tadi ya. Tak cukup Sukatan dia mesti sama lah. Kalau kita kata menggunakan bekas ni, dia mesti sama. Okey. Satu lagi bahagian. Okey. Kita akan menggaulkan dia. Tools untuk menggaulkan tanah campuran ini dalam skala yang besar menggunakan scoop lah. Sekiranya dalam skala yang kecil boleh menggunakan scoop tangan. Bagi pasir, kita tahu teksturnya sangat kasar dan mengandungi bahan asing. Maksudnya kita kena menapis. Kena ada tapisan lah. Okey, tapi tapisan ni terlalu halus. Okey. So kalau di politeknik ada penapis yang akan saya tunjukkan nantilah. Okey, kita campurkan contoh pasir ni pada satu bahagian. Jadinya bila tanah campuran ni dengan disebar 3, 2, 1 iaitu 3 tanah, 2 bahan organik dan 1 pasir. Kita kena gaul. Dan tekniknya adalah kita perlu mengalihkan sebanyak 3 kali lah. Contohnya kita bawa ke tepi kali. Okey. Supaya ianya sebati. Mana yang keras tu kita kena buang lah. Contohnya seperti batu reasonnya adalah untuk kerana batu ataupun apa-apa kayu dan sebagainya yang keras boleh menghalang tumbuhan akar. Jadi kita akan movekan one more time here. Okay. Dan sekali lagi di sebelah sini. Okay, supaya campuran kita itu betul-betul mix lah. Alright, dan selepas tu kita akan masukkan ke dalam polybag.
Ini polybag 3x5. Right. Masukkan ke dalam polybag. Okey. Ini adalah contoh tanah campuran berasaskan tanahlah soil mix. Okey, sebentar lagi kita akan saya akan tunjukkanlah soilless mix. Ada yang meletakkan air di dalam media ni bagi bertujuan untuk memberi kelembapan kepada media ni tadilah. Okey, ini kita letakkan aja kalau nak kita ketuk-ketuk sikit. Okey. Dan sewaktu pengendalian juga ada yang meletakkan air supaya media ini dia ringan, tak akan terbang lah. Jadinya kita dapat memberatkan sedikit media kita. Ni ketul-ketulan ni adalah bahan organik tadi. So jadi dah siap contoh media berasaskan tanah tadi. Alright. Okey kelas, bagi soilless media saya akan menggunakan sekam padi dan juga pelat. Right, pelat ini teksturnya begitu ringan lah. Okey. Apakah kebaikan dan kelebihan pelat dan sekam padi, nanti kita akan melihat satu persatu. Jadi kita akan menggunakan nisbah satu-satu sama, bekasnya adalah ni. Okey. Jadi satu bahagian pelat ni ringan. Ringan. Okey. Ini satu bahagian, tengok. Dan juga satu bahagian, kalau kata kita nak banyak bekasnya kena lagi besarlah sukatannya. Okey, dan satu. So siap untuk soilless media. Apa yang pelajar nampak perbezaannya antara soil dan soilless media? Okey, nampak tak? Dia begitu ringan. Jadi ini adalah salah satu kelebihan lah untuk soilless media, iaitu ianya tidak berat, ringan, senang, mudah untuk dikendalikan lah. Jadi tidak berat. Jadi kita angkat polybag atau pokok yang berasaskan media tanpa tanah ni. Okay, dan seterusnya kita akan masukkan ke dalam polybag. Ianya boleh pelajar boleh membuat campuran pelat, campuran sabut kelapa, contohnya kokopit berserta dengan sekam padi, atau kokopit saja, pelat saja dan sekam padi saja pun boleh. Okey. So itu saja. Selamat mencuba. Bye.